Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Profesor Dr. Amir Hamzah bin Jantan yang dipertua PIBG SK Putrajaya Presi 51. Yang berusaha Profesor IR Dr. BT Hang Tuah bin Baharudin Naib yang dipertua. Yang berusaha Encik Ahmad Fatih bin Sabri Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Ismail bin Ghazali, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Azrani bin Asran, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam. Yang dihormati Encik Sulaiman bin Muhammad Rizlan, Guru Penolong Kanan Petang. Yang saya hormati Puan Hasnah binti Isnon, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang saya hormati Puan Zawana Harusela binti Cik Husin, Guru Peluang Kanan Hal Ehwal Murid. Yang saya hormati Encik Muhammad Zaidi bin Zahar, Guru Peluang Kanan Co-Curriculum. Yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, barisan guru-guru, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama dalam mesyuarat agung SKPP 51 kali ke-10. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya hormati sekalian, persatuan ibu bapa dan guru sangat penting dan besar peranannya dalam menyokong serta membantu pihak sekolah dalam pelbagai perkara berkait dengan aktiviti kecemerlangan anak-anak, soal pembangunan, juga sebagai penghubung antara ibu bapa dengan pihak pengurusan sekolah. Kemenjadian dan kecemerlangan anak-anak tidak terletak 100% kepada guru-guru sahaja. Selain daripada Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian, ibu bapa, komuniti, NGO serta agensi-agensi yang terlibat turut memainkan peranan yang penting. Saya dan warga sekolah merasa amat bersyukur di atas komitmen padu yang telah diberikan oleh PIBG di bawah kepimpinan Profesor Dr. Amir Hamzah bin Jantan selaku YDP, juga Profesor IR Dr. Hang Tuah bin Baharudin selaku Naib yang dipertua, juga barisan ahli jawatan kuasa PIBG yang terdiri daripada ibu bapa dan guru-guru. Kesemua mereka bukan sahaja memiliki pengalaman dan kepakaran, malah memiliki sikap yang positif, tenang dan tabah dalam mendepani segala perubahan serta cabaran yang berlaku dalam pendidikan di negara kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, pihak sekolah dan PIBG sentiasa berhubung tanpa mengira hari dan masa untuk berbincang, bertukar-tukar idea dalam pelbagai isu dari semasa ke semasa, baik secara formal maupun secara tidak formal. Banyak perubahan dan kemajuan telah dicapai, baik dari aspek kemudahan belajar anak-anak maupun pencapaian anak-anak kita dalam pelbagai bidang. PIBG telah mainkan peranan yang sangat cemerlang dan menyempurnakan tugas yang telah diamanahkan. Saya berharap hikmat bakti yang dijalankan secara sukarela ini dapat diteruskan demi kecemerlangan sekolah amnya dan anak-anak khususnya. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada ibu bapa dan juga guru-guru yang telah berjaya menyempurnakan tugasan
mengurus pendidikan anak-anak apabila kita berhadapan dalam situasi sukar ketika pandemik COVID-19 serta perubahan sesi persekolahan dari satu sesi ke dua sesi. Hadirin sekalian, saya yakin dan saya rasa bersyukur kerana ketabahan dan kecekalan ibu bapa serta guru-guru dalam mengubah kebiasaan rutin harian pengurusan dan pendidikan anak-anak kepada norma baharu dan juga sesi persekolahan yang bertukar dari satu sesi kepada dua sesi amat dihargai dan disanjung tinggi. Sungguhnya, tuan-tuan dan puan-puan, perubahan yang berlaku dan pengorbanan serta pengalaman yang dilalui perlu dilihat secara positif agar kita lebih bersedia dan lebih yakin melalui perubahan-perubahan yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang, insya-Allah. Ibu ayah, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya ingin menarik perhatian ibu bapa dalam beberapa perkara yang mana kita perlu hayati bersama. Yang pertama, tentang visi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa membaca ataupun mendengar visi Kementerian Pendidikan ini. Selain peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian, oleh pihak jabatan, oleh sekolah untuk merealisasikan visi ini, ibu bapa juga saya harap dapat sama-sama memainkan peranan membantu anak-anak kita untuk menjadi insan yang terdidik. Kerjasama ibu bapa dan guru-guru perlu aktif serta erat agar usaha kemenjadian anak-anak kita ini dapat direalisasikan dan dipermudahkan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita melihat semula kepada visi kementerian, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi banyak usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak kementerian untuk tujuan ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pihak kementerian dan pihak jabatan di atas usaha keras yang dilakukan untuk tujuan ini. Peranan ibu bapa dalam usaha mengembangkan potensi anak-anak amat penting. Tahniah kepada ibu bapa yang cakna hal ini. Harapan saya agar ibu bapa mengambil serius soal pembangunan potensi anak-anak kerana inilah yang akan menjadi penerus kepada generasi Malaysia yang lebih cemerlang pada masa yang akan datang. Ibu dan ayah yang saya hormati, satu lagi perkara yang mungkin telah biasa kita dengar dan telah biasa kita baca iaitu berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi bila kita menyentuh soal falsafah pendidikan kebangsaan ini, suka saya membacakan falsafah ini untuk ingatan dan perhatian serta penghayatan kita bersama. Iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Inilah hasrat murni kementerian atau yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita yang perlu kita hayati semula untuk memastikan apa yang dihasratkan dalam falsafah ini sama-sama dapat kita realisasikannya. Ibu ayah yang saya hormati sekalian,
Sama-sama kita renung dan hayati falsafah pendidikan kebangsaan ini serta melakukan tindakan mengikut bidang kuasa dan peranan kita sebagai ibu bapa. Ianya penting kita lakukan agar anak-anak kita ini menjadi dalam erti kata anak-anak kita ini bukan sahaja berilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, dalam masa yang sama turut memiliki akhlak yang mulia, malah turut peranan untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara. Dan pendek kata, kita hendak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berjaya insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati, ingin saya mengambil sedikit masa untuk menarik perhatian terhadap satu lagi perkara, iaitu berkait dengan sekolahku sejahtera. Saya kira ungkapan ini telah biasa tuan-tuan dan puan-puan dengar yang diucapkan oleh YB Menteri kita, dan sekolahku sejahtera ini merupakan ilham daripada YB Menteri Pendidikan kita, yang mana kita tahu YB kita memang seorang yang berpendidikan tinggi dan cakna soal pendidikan serta keperluan anak-anak serta ibu bapa, terutamanya dalam soal pendidikan. Jadi dalam konsep sekolahku sejahtera ini, konsep yang hendak disampaikan ialah sekolahku sejahtera ini memberikan penekanan kepada 14 elemen berteraskan nilai murni dan diterapkan dalam kehidupan harian warga sekolah, khususnya murid-murid. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah boleh melihat website kementerian untuk mencari mengenai hal ini. Baik, objektif kepada sekolahku sejahtera ini ialah untuk melahirkan generasi masa depan yang berkepribadian unggul dan mampu bersaing di peringkat dunia. Ini bukan satu objektif yang sangat besar dan harus kita lihat bersama. Bagaimana objektif ini boleh dicapai. Kerana yang terlibat ialah anak-anak kita, dan sudah pasti kita ingin melihat anak-anak kita ini memiliki kepribadian yang unggul, dan untuk usaha itu ada peranan kita yang perlu kita mainkan bersama. Peranan di pihak ibu bapa, peranan di pihak guru, peranan di pihak jabatan dan kementerian harus kita usahakan bersama agar apa yang dihasratkan oleh YB Menteri kita sama-sama dapat kita capai. Dan untuk yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak menghuraikan makna perkataan sejahtera itu sendiri. Perkataan sejahtera itu sendiri yang diilhamkan oleh YB Menteri ini mempunyai maksud yang tersendiri. Kalau kita lihat S itu membawa maksud selamat, seronok, sihat. S, maksud S itu ada elemen nilai di situ iaitu selamat, seronok, sihat. Perkataan E di situ membawa nilai etika dan juga empati. J iaitu jati diri. A, adab sopan. H, harmoni. T, tekun, teliti, terampil. E, eksplorasi. R, rasional. A, artikulasi. Jadi inilah 14 nilai yang sama-sama perlu kita hayati dan sama-sama kita terapkan dan amalkan dalam diri kita, diri anak-anak kita, ahli keluarga kita. InsyaAllah kita harap perkara ini menjadi budaya bukan sahaja dalam kalangan anak-anak murid, dalam kalangan keluarga kita, malah insya-Allah ianya akan menjalar ke seluruh masyarakat di Malaysia ini. Hadirin sekalian, akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Barisan Kepimpinan dan ahli jawatan kuasa PIBG. Terima kasih kepada pegawai-pegawai jabatan, terima kasih kepada barisan pentadbir, terima kasih kepada guru-guru, seterusnya ibu bapa yang sudi meluangkan masa dalam majlis kita pada pagi ini,
Dan saya mengambil kesempatan mewakili rakan-rakan guru serta warga sekolah ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa, selamat menyambut hari raya, dan kami juga ingin mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang kami warga guru, warga SKP 51 ada salah dan silap dalam kami melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berusaha Encik Zulkifli bin Hussein, Guru Besar SK Putrajaya Perisa 51, yang berusaha sahabat saya Profesor IR Dr. BT Hang Tuah bin Baharudin, Naib yang di-Pertua PIBG, yang berusaha Encik Ahmad Fatih bin Sabri, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran, yang berusaha Encik Ismail bin Ghazali, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid, yang berusaha Encik Muhammad Azrani bin Asran, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, yang dihormati Encik Sulaiman bin Muhammad Rizlan, Guru Penolong Kanan Petang, SK Putrajaya Perisa 51, yang saya hormati Puan Hasnah binti Isnon, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, SK Putrajaya Perisa 51, yang dihormati Puan Zawana Harusela binti Cik Hussein, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang dihormati Encik Muhammad Zaidi bin Zaha, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, rakan-rakan AJK PIBG, barisan guru, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam 21 Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua dapat sama-sama berkumpul dalam Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisa 51 kali yang ke-10 pada pagi Sabtu ini. Bagi pihak PIBG, saya ingin mengalu-alukan kehadiran serta merakam ucapan ribuan terima kasih kepada Pegawai Jabatan Pendidikan Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya, rakan-rakan ibu bapa serta guru yang hadir pada pagi ini. Sesungguhnya, kehadiran rakan-rakan ibu bapa dan guru mencerminkan komitmen dan hubungan silaturahim yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah. Saya yakin dan percaya kehadiran para ibu bapa menunjukkan kesungguhan yang tidak berbelah bagi kepada pihak sekolah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah di bawah kepimpinan Encik Zulkifli Hussein, guru-guru penolong kanan beliau serta semua guru kerana telah membantu menguruskan penganjuran Mesyuarat Agung pada pagi ini. Alhamdulillah, Mesyuarat Agung dapat kita realisasikan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setakat hari ini, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisa 51 mempunyai seramai 1,353 keluarga, 2,003 orang murid aliran perdana, 68 orang murid prasekolah, 130 orang guru, 8 orang staf sokongan dan 3 orang pekerja pembersihan. Sekolah juga mempunyai 4 orang pengawal keselamatan yang bekerja 2 shift. Keluarga besar SKPP 51 ini di bawah kepimpinan guru besar semakin bertambah saban tahun. Pelbagai program dan aktiviti dianjurkan dan disertai oleh anak-anak kita sama ada di peringkat sekolah, negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Pelbagai kejayaan telah dicapai oleh anak-anak kita. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua anak-anak, guru-guru serta rakan-rakan ibu bapa yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk merealisasikan semua pencapaian ini. Ia akan menjadi pemangkin kepada banyak lagi kejayaan di masa akan datang insya-Allah. Seperti yang saya pernah kongsikan dalam grup Telegram kita dan seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Zul sebentar tadi, ada 7 kemahiran yang kita perlu terapkan dalam diri anak-anak kita untuk membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan mereka. Semua kemahiran ini perlu kita pupuk dari awal lagi. Nilai ini adalah yang pertamanya self-confidence ataupun keyakinan diri. Yang keduanya empathy. Yang ketiganya self-control, kawalan diri. Keempatnya integrity.
Yang kelima, curiosity, rasa ingin tahu. Keenam, perseverance ataupun ketabahan, dan optimism, sikap optimistik. Ini merupakan kemahiran yang perlu kita tanamkan dalam diri mereka sejak kecil lagi agar apabila besar nanti, mereka dapat berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah dengan mana-mana individu yang hebat dari seluruh dunia. Anak-anak yang ada keyakinan diri tahu mereka boleh gagal tetapi mereka mampu bangkit semula. Anak-anak yang ada empati akan memahami orang lain seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya. Anak-anak yang mempunyai kawalan diri akan mempunyai pencapaian akademik yang lebih baik serta kejayaan profesional yang lebih besar di masa akan datang. Anak-anak yang mempunyai integriti akan dapat membezakan yang mana betul dan yang mana yang salah. Tanpa integriti, kita akan dipandang rendah oleh bangsa lain, baik negara kita maupun oleh negara luar. Rasa ingin tahu pula membuatkan anak-anak sentiasa ingin mencari sesuatu yang baru serta mencabar. Ketabahan membuatkan anak-anak kita terus berusaha serta tidak mudah putus asa. Dan kemahiran ketujuh, sikap optimistik akan menyebabkan anak-anak kita melihat cabaran dan halangan sebagai sementara dan mampu diatasi. Dan sudah tentunya kita lengkapkan semua kemahiran ini dengan ilmu agama yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semua ibu bapa, penjaga dan guru SKPP 51 adalah warga PIBG SKPP 51. Sebagai ahli PIBG sekolah, marilah kita sama-sama menjalankan tanggungjawab menyumbang ke arah kejayaan sekolah kita. Banyak perkara yang boleh kita lakukan, yang boleh kita sumbangkan kepada sekolah sebenarnya dengan segala kepakaran serta kebolehan yang kita ada. Setiap kita mempunyai keupayaan serta kedudukan yang boleh kita gunakan untuk menggerakkan projek yang akan membolehkan kita memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Marilah kita wujudkan pasukan yang boleh merealisasikannya kerana ia tanggungjawab kita bersama. AJK yang dilantik terhad bilangannya. Kita memerlukan lebih ramai lagi untuk sama-sama turut terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun ini kita akan melakukan pemilihan AJK yang baharu. Semoga AJK baharu yang akan terpilih nanti akan terus komited untuk membantu pihak sekolah. Jawatankuasa PIBG perlu sentiasa seiring dengan pihak sekolah. Selama ini, PIBG sentiasa memberikan sokongan penuh kepada sekolah bagi menjayakan semua aktiviti yang dijalankan. Apabila pihak sekolah ketiadaan dana, kita berusaha mencarinya. Apabila sekolah memerlukan bantuan, kita akan sentiasa menghulurkannya. Ini kerana anak-anak kita lah yang akan mendapat manfaat daripada kebersamaan kita dengan pihak sekolah. Saya gembira Cikgu Zulkifli merupakan guru besar di sekolah ini kerana pelbagai kejayaan telah dicapai oleh anak-anak dalam bidang kurikulum serta bidang co-kurikulum. Ini kerana sekolah kita mempunyai guru-guru yang sangat komited dalam menyumbang kepada kemenjadian anak-anak kita. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua rakan AJK PIBG dan ibu bapa yang telah memberikan sumbangan sepanjang tahun 2020 hinggalah ke hari ini tahun 2022. PIBG akan sentiasa memberikan kerjasama penuh kepada pihak sekolah dalam menambah baik lagi pelbagai usaha untuk kebajikan dan kepentingan anak-anak kita di sekolah, insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 51 kali ke-10 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.